Lukas 22. Perayaan roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Para ketua imam dan guru Taurat sedang mencari jalan untuk membunuh Yesus dengan diam-diam kerana mereka takut akan orang ramai. Kemudian, iblis memasuki Yudas yang disebut Iskariot, seorang daripada 12 orang pengikut Yesus. Lalu, Yudas pergi berunding dengan para ketua imam dan ketua pengawal rumah Tuhan tentang bagaimana dia boleh menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka gembira dan bersetuju memberikan wang kepadanya. Yudas pun bersetuju dan mula mencari peluang untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa diketahui oleh orang ramai. Semasa perayaan roti tidak beragi, tibalah harinya domba disembelih untuk jamuan Paskah. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, "Pergilah sediakan jamuan Paskah untuk kita." Mereka bertanya, "Di manakah guru mahu kami menyiapkannya?" Yesus berkata, "Apabila kamu masuk ke bandar, kamu akan berjumpa dengan seorang lelaki yang menjunjung buyung air. Ikutilah dia ke rumah yang dimasukinya. Lalu berkatalah kepada pemilik rumah itu, 'Guru bertanya, di manakah bilik tempat dia dan pengikut-pengikutnya akan makan jamuan Paskah?' Tuan rumah itu akan menunjukkan sebuah bilik besar di tingkat atas yang lengkap dengan segala perabotnya. Siapkanlah segala-galanya di situ." Mereka pergi dan mendapati semuanya seperti yang dikatakan oleh Yesus. Lalu, mereka menyediakan jamuan Paskah. Apabila tiba waktunya untuk makan jamuan Paskah, Yesus makan bersama dengan rasul-rasul itu. Dia berkata kepada mereka, "Aku ingin sekali makan jamuan Paskah ini bersama-sama kamu sebelum kematianku. Percayalah, aku tidak akan memakannya lagi sehingga makna perjamuan ini dinyatakan di dunia baru Allah." Setelah itu, Yesus mengambil sebuah cawan berisi wain. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, boreh pri hagafen. Dia mengucap syukur kepada Allah, lalu berkata, "Ambillah cawan ini dan bahagikanlah antara kamu sendiri. Ketahuilah, mulai sekarang aku tidak akan minum wain ini lagi sehingga Allah memerintah dengan sepenuhnya." Kemudian, Yesus mengambil roti. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Setelah dia mengucap syukur kepada Allah, dia membahagi roti itu lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diberikan untuk kamu. Berbuatlah demikian untuk mengenang aku." Begitu juga setelah makan, dia memberikan cawan itu kepada mereka sambil berkata, "Cawan wain ini perjanjian Allah yang baru, yang disahkan dengan darahku, darah yang dicurahkan untuk kamu. Tetapi lihatlah, orang yang mengkhianati aku ada di sini bersama-sama aku. Anak manusia akan mati sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Tetapi malanglah orang yang mengkhianati dia." Lalu, mereka mula bertanya sesama sendiri, siapa antara mereka yang akan melakukan perkara itu? Pengikut-pengikut Yesus bertengkar tentang siapa antara mereka yang harus dianggap terbesar. Yesus berkata kepada mereka, "Raja bangsa yang tidak mengenal Allah menindas rakyat. Para penguasanya disebut pelindung rakyat. Tetapi tidak demikian halnya dengan kamu. Sebaliknya, orang yang terbesar antara kamu mesti menjadi seperti yang terkecil dan pemimpin mesti menjadi seperti hamba. Siapakah yang lebih mulia? Orang yang duduk makan
atau orang yang melayani dia. Tentu orang yang duduk makan. Tetapi aku ada antara kamu sebagai orang yang melayan. Kamu telah bersama-sama aku dalam segala kesusahanku. Sebagaimana Bapa-Ku telah memberikan hak kepadaku untuk memerintah, aku juga akan memberikan hak itu kepada kamu. Kamu akan makan minum dengan aku dan memerintah bersama-sama aku pada waktu aku menjadi raja. Kamu akan duduk di atas tahta untuk memerintah 12 suku Israel. Simon, Simon, dengarlah. Iblis telah mendapat kebenaran untuk menguji kamu semua, seperti peladang memisahkan gandum daripada sekam. Tetapi aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu tidak goyah. Apabila engkau balik kepadaku, engkau mesti menguatkan saudara-saudaramu. Petrus menjawab, Ya Tuhan, aku bersedia dipenjarakan dan mati bersama-sama Tuhan. Yesus berkata, Ketahuilah, Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, 3 kali engkau akan berkata, engkau tidak mengenal aku. Kemudian, Yesus bertanya kepada pengikut-pengikutnya, Apabila aku mengutus kamu dahulu dengan tidak membawa dompet, beg atau kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Tidak. jawab mereka. Tetapi sekarang, Kata Yesus, orang yang mempunyai dompet atau beg mesti membawanya, dan orang yang tidak mempunyai pedang mesti menjual jubah untuk membeli pedang. Ketahuilah, ayat Alkitab ini mesti berlaku kepada diriku. Dia dianggap sebagai penjahat. Apa yang tertulis tentang diriku sedang berlaku sekarang ini. semua pengikutnya berkata, Tuhan, lihatlah, di sini ada 2 bilah pedang. Yesus menjawab, Cukuplah. Yesus meninggalkan kota itu. Seperti biasa, dia pergi ke Bukit Zaitun dan pengikut-pengikutnya menyertai dia. Apabila Yesus tiba di situ, dia berkata kepada mereka, Berdoalah agar kamu tidak berdosa ketika menghadapi cobaan. Kemudian, dia pergi lebih jauh dari tempat mereka. Kira-kira sejauh lemparan batu. Dia berlutut dan berdoa, Ya Bapa, jika boleh jauhkanlah cawan penderitaan ini daripadaku. את הכוס הזאת. אך אל יהא כרצוני. Tetapi janganlah turut kehendakku, melainkan kehendakmu berlakulah. Malaikat dari syurga datang kepadanya dan menguatkan dia. Kerana berat penderitaannya, Yesus makin tekun berdoa, sehingga peluhnya seperti darah menitik ke tanah. Selepas berdoa, Yesus balik kepada pengikut-pengikutnya. Dia mendapati mereka tidur kerana penat dan terlalu sedih. Yesus berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah. Berdoalah supaya kamu tidak berdosa ketika menghadapi cobaan. Sementara Yesus masih berkata-kata, datanglah sekumpulan orang. Mereka dipimpin oleh Yudas, seorang daripada 12 orang pengikut Yesus. Yudas mendekati Yesus untuk mencium dia. יהודה, Tetapi Yesus berkata kepadanya, Yudas, adakah dengan ciuman kamu mengkhianati anak manusia? apabila pengikut Yesus yang di situ nampak apa yang akan berlaku, mereka berkata, Tuhan, biarlah kami menyerang dengan pedang. seorang antara mereka memukul hamba imam agung
serta mengerat telinga kanannya. Yesus berkata, Sudahlah. lalu dia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Setelah itu, Yesus berkata kepada semua ketua imam, ketua pengawal rumah Tuhan dan pemimpin masyarakat Yahudi yang datang ke situ untuk menangkap dia. Adakah aku ini penjahat? Sehingga kamu mesti datang dengan membawa pedang dan berlantang untuk menangkap aku. Tiap-tiap hari aku bersama-sama kamu di rumah Tuhan, tetapi kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah masanya kamu bertindak, kerana kuasa kegelapan sedang memerintah. Mereka menangkap Yesus dan membawa dia ke rumah Imam Agung. Petrus mengikut dari jauh. Api unggun telah dinyalakan di tengah-tengah halaman rumah itu. Dan Petrus pergi duduk dengan orang lain yang duduk di sekelilingnya. Apabila salah seorang hamba wanita nampak Petrus duduk dekat api unggun, dia mengamati Petrus lalu berkata, Orang ini juga bersama-sama Yesus. tetapi Petrus menafikannya. Aku tidak mengenal orang itu. Sejurus kemudian, seorang lagi nampak Petrus dan berkata, Kamu juga seorang daripada mereka. tetapi Petrus menjawab, Bukan. Kira-kira sejam kemudian, seorang lain berulang kali berkata, Pasti orang ini pengikut Yesus, kerana dia juga orang Galilea. tetapi Petrus menjawab. Aku tidak faham apa yang kamu katakan. Seketika itu juga, sedang Petrus berkata-kata, ayam berkokok. Tuhan pun berpaling dan memandang Petrus. Petrus teringat akan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Sebelum ayam berkukuk hari ini, 3 kali engkau akan berkata, engkau tidak mengenal aku. Petrus keluar dari situ, lalu menangis tersedu-sedu. Semua orang yang mengawal Yesus mempermainkan dan memukul dia. Mereka menutupi matanya, lalu bertanya kepadanya, Tekalah siapakah yang memukul kamu? Banyak lagi hinaan lain yang dilemparkan oleh mereka kepada Yesus. Pada pagi hari, para pemimpin masyarakat Yahudi, ketua imam dan guru Taurat bermesyuarat. Lalu Yesus dibawa ke hadapan majlis agama. Mereka berkata, Katakanlah, benarkah kamu ini penyelamat yang diutus oleh Allah? Yesus menjawab, Jika aku memberitahu kamu, kamu pun tidak mau percaya. Jika aku bertanya apa-apa, kamu tidak mahu menjawab. Tetapi mulai sekarang, Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Mereka semua bertanya. Adakah kamu ini anak Allah? Yesus menjawab, Begitulah yang kamu katakan. Mereka berkata, Kita tidak perlu saksi lagi. Kita telah mendengar apa yang dikatakannya.
Lukas 23. Semua anggota majlis bangkit, lalu membawa Yesus ke hadapan Pilatus. Di situ, mereka mula menuduh dia dan berkata, Kami dapati orang ini menyiasatkan rakyat. Dia menghasut orang ramai supaya tidak membayar cukai kepada Kaisar. Dan dia mengaku diri sebagai Kristus, seorang raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, Betulkah kamu raja orang Yahudi? Yesus menjawab, Begitulah yang Tuhan katakan. Kemudian, Pilatus berkata kepada para ketua imam dan orang ramai, Aku tidak mendapati kesalahan apa-apa pun sehingga orang ini patut dihukum. Tetapi mereka berulang kali berkata, Dengan ajarannya, orang ini menghasut orang di seluruh Yudea supaya memberontak. Dia memulakannya di Galilea dan sekarang sudah sampai di sini pula. Ketika mendengar hal itu, Pilatus bertanya, Adakah orang ini orang Galilea? Apabila Pilatus mengetahui bahawa Yesus berasal dari daerah yang diperintah oleh Herodes, dia menyuruh orang menghantar Yesus kepada Herodes. Ketika itu, Herodes juga di Yerusalem. Herodes sangat gembira ketika nampak Yesus, kerana sudah lama dia mendengar pelihara Yesus dan ingin melihat dia. Herodes berharap dapat menyaksikan Yesus melakukan mukjizat. Oleh itu, Herodes mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Tetapi, Yesus tidak menjawab sepatah pun. Semua ketua imam dan guru Taurat yang di situ maju ke hadapan dan mendakwa Yesus dengan berbagai-bagai tuduhan yang berat. Herodes dan askar-askarnya mempermainkan serta menghina Yesus. Mereka mengenakan jubah yang indah pada Yesus, lalu mengembalikan Yesus kepada Pilatus. Mulai hari itu, Herodes dan Pilatus bersahabat. Dahulunya, mereka bermusuhan. Pilatus mengumpulkan para ketua imam, pemimpin, dan orang ramai. Dia berkata kepada mereka, Kamu membawa orang ini kepadaku dan berkata bahawa dia menyesatkan rakyat. Aku sudah menyoal dia di sini di hadapan kamu dan tidak mendapati kesalahan apa-apa pun sebagaimana yang kamu tuduhkan kepadanya. Herodes pun berpendapat demikian kerana dia menghantar Yesus kembali kepada kami. Orang ini tidak melakukan sesuatu pun sehingga dia patut dijatuhi hukuman mati. Oleh itu, aku menyuruh orang mencabut dia lalu membebaskannya. Pada tiap-tiap perayaan Paskah, Pilatus harus membebaskan seorang tahanan untuk rakyat. Semua orang di situ berseru, Bunuhlah dia! Bebaskan Barabas untuk kami! Barabas dipenjarakan kerana terbabit dalam pemberontakan yang berlaku di kota dan kerana pembunuhan. Pilatus hendak membebaskan Yesus. Oleh itu, Pilatus berseru lagi kepada orang ramai. Tetapi mereka berseru, Salibkan dia! Salibkan dia! Lalu, untuk kali ketiga, Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi apakah kesalahannya? Aku tidak mendapati kesalahan apa-apa pun pada orang ini sehingga dia patut dijatuhi hukuman mati. Aku akan menyuruh orang mencabut dia kemudian membebaskannya. Tetapi mereka terus-menerus berseru dengan sekuat tenaga bahawa Yesus harus disalibkan. Dan akhirnya mereka berjalan.
Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus sesuai dengan kehendak orang ramai. Kemudian, Pilatus membebaskan orang yang dikehendaki mereka, orang yang dipenjarakan kerana terbabit dalam pemberontakan dan pembunuhan. Setelah itu, Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk diperlakukan dengan sesuka hati. Askar-askar itu membawa Yesus pergi. Lalu di tengah jalan, mereka berjumpa dengan seorang bernama Simon yang berasal dari Kirene. Dia sedang memasuki kota. Askar-askar itu menangkap dia, lalu memaksa dia memikul salib Yesus dan berjalan di belakang Yesus. Banyak orang mengikut Yesus dan antara mereka ada beberapa orang wanita yang menangisi dan meratapi Yesus. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Wanita-wanita Yerusalem, janganlah tangisi aku. Tangisilah diri kamu sendiri dan anak-anak kamu. Masanya akan tiba apabila orang berkata, alangkah bertuanya wanita yang tidak pernah mengandung, yang tidak pernah melahirkan dan menyusukan bayi. Itulah masanya apabila orang akan berkata kepada gunung, timpalah kami, dan kepada bukit, sembunyikanlah kami. Jika demikian, yang dilakukan mereka terhadap kayu yang masih hijau, apa pula yang akan dilakukan mereka terhadap kayu yang kering?" Ada pula dua orang penjahat yang akan disalibkan bersama-sama Yesus. Apabila tiba di tempat yang disebut Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus dan kedua-dua orang penjahat itu, seorang di sebelah kanan Yesus dan seorang lagi di sebelah kirinya. Yesus berkata,
Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka. Pakaian Yesus dibahagi-bagikan antara mereka sendiri dengan membuang undi. Semua orang yang berdiri di situ memandang sahaja. Tetapi para pemimpin orang Yahudi mengejek dia dengan berkata, "Dia telah menyelamatkan orang lain. Jika dia benar-benar penyelamat yang dipilih oleh Allah, biarlah dia menyelamatkan dirinya sendiri." And they parted his raiment and cast lots. Pada sebelah atas kayu salib Yesus tertulis kata-kata, "Inilah Raja orang Yahudi." Askar-askar juga mengejek dia. Mereka mendekati Yesus lalu memberikan wain masam kepadanya. Mereka berkata, "Jika kamu raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu sendiri." Salah seorang penjahat yang disalibkan di situ menghina Yesus. Dia berkata, "Bukankah kamu penyelamat yang diutus oleh Allah? Selamatkanlah dirimu sendiri dan juga kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia dan berkata, "Tidakkah kamu takut akan Allah? Kita semua sudah dihukum mati. Hukuman kita berdua memang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak bersalah." Lalu dia berkata kepada Yesus, "Ya, Yesus, ingatlah akan saya apabila Tuhan menjadi raja." Yesus berkata kepadanya, "Percayalah, pada hari ini kamu akan bersama-sama aku di Firdaus." Kira-kira pukul 12:30 hari, matahari tidak bersinar dan seluruh negeri itu diliputi kegelapan sehingga pukul 3 petang. Pada waktu itu, tirai yang tergantung di dalam rumah Tuhan koyak menjadi 2 helai. Lalu, Yesus berseru dengan suara lantang, "Ya Bapa,
aku serahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Avi, בידך afkid. Setelah berkata demikian, dia pun meninggal. Ketua askar nampak apa yang telah berlaku. Dia memuji Allah dan berkata, memang dia tidak bersalah. Apabila semua orang yang berkumpul di situ melihat apa yang telah berlaku, mereka semua pulang ke rumah sambil menebah dada kerana menyesal. Semua sahabat Yesus, termasuk wanita-wanita yang telah mengikut Yesus dari Galilea, berdiri dari jauh dan menyaksikan semua perkara itu. Ada seorang bernama Yusuf. Dia berasal dari kota Arimatia di negeri Yudea. Dia seorang baik yang dihormati orang. Dia sedang menantikan masanya Allah mula memerintah. Meskipun dia anggota majlis agama, dia tidak bersetuju dengan keputusan dan tindakan majlis itu. Dia menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Dia menurunkan jenazah Yesus dari salib, lalu membalutnya dengan kain linen. Setelah itu, dia meletakkan jenazah Yesus di dalam kubur yang dipahat pada sebuah bukit batu. Kubur itu belum pernah digunakan. Hari itu hari Jumaat dan hari Sabat hampir bermula. Wanita-wanita dari Galilea yang datang dengan Yesus mengikuti Yusuf. Mereka nampak kubur itu dan melihat bagaimana jenazah Yesus diletakkan di dalamnya. Setelah itu mereka pulang, lalu menyediakan ramuan dan minyak wangi untuk jenazah Yesus. Pada hari Sabat, mereka berhenti bekerja untuk mentaati perintah Taurat. Lukas 24. Pada hari Ahad, ketika hari masih subuh, wanita-wanita itu pergi ke kubur dan membawa ramuan yang sudah disediakan oleh mereka. Mereka mendapati batu penutup pintu kubur sudah digulingkan. Lalu, mereka masuk ke dalam kubur itu, tetapi tidak mendapati jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri di situ dan keheranan memikirkan hal itu, tiba-tiba dua orang lelaki yang mengenakan pakaian yang berkilau-kilauan berdiri di sisi mereka. Kerana ketakutan, wanita-wanita itu bersujud. Lalu, kedua-dua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu mencari orang hidup antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah akan apa yang telah dikatakannya kepada kamu sewaktu dia di Galilea. Anak manusia mesti diserahkan kepada orang berdosa, lalu disalibkan dan bangkit pada hari ketiga." Barulah semua wanita itu ingat akan kata-kata Yesus.
היה הדבר אשר אמר, זוכרת אני, מהרו נספר גם לאחרים. בואו, רוץ נא. Setelah mereka balik dari kubur itu, mereka memberitahukan segala perkara itu kepada 11 orang rasul dan semua pengikutnya lain. Kumpulan wanita itu terdiri daripada Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Bersama dengan wanita-wanita lain, mereka memberitahukan perkara itu kepada rasul-rasul. Tetapi, rasul-rasul itu menyangka wanita-wanita itu mengatakan yang bukan-bukan. Mereka tidak percaya akan cerita itu. Tetapi Petrus bangun lalu lari ke kubur. And ran onto the sepulchre. Dia membongkok, lalu menengok ke dalam dan nampak hanya kain kafan di situ. Dia pulang ke rumah dengan keheranan kerana memikirkan apa yang telah berlaku. Pada hari itu juga, 2 orang daripada pengikut Yesus sedang pergi ke pekan bernama Emmaus, kira-kira 11 km jauhnya dari Yerusalem. Mereka berbincang tentang peristiwa yang sudah berlaku. Sedang mereka bercakap dan bertukar pendapat, Yesus datang menghampiri mereka dan berjalan bersama-sama mereka. Mereka nampak Yesus, tetapi entah bagaimana mereka tidak mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan dalam perjalanan kamu ini?" Mereka berhenti dengan muka yang sedih. Lalu, seorang daripada mereka yang bernama Kleopas bertanya kepada Yesus, "Adakah Tuan satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak mengetahui apa yang telah berlaku akhir-akhir ini?" "Apakah yang telah berlaku?" tanya Yesus. "Perkara-perkara yang berlaku kepada Yesus, orang Nazaret itu," jawab mereka. "Dia seorang nabi di sisi Allah dan pada pandangan semua orang. Dia berkuasa kerana kata-katanya mahupun perbuatannya. Para ketua imam dan penguasa bangsa kita menyerahkan dia supaya dihukum mati, lalu mereka menyalibkan dia. Kami berharap bahawa dialah yang akan membebaskan Israel. Lagi pula hari ini hari ketiga sejak kejadian itu." Beberapa orang wanita daripada golongan kami memeranyatkan kami. Pada waktu fajar mereka pergi ke kubur, tetapi tidak mendapati jenazah Yesus. Lalu mereka kembali dan berkata bahawa mereka nampak malaikat-malaikat yang memberitahukan bahawa Yesus hidup. Beberapa orang di kalangan kami pergi ke kubur dan mendapati keadaannya seperti apa yang dikatakan oleh wanita-wanita itu. Tetapi mereka tidak nampak Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Alangkah bodohnya kamu. Alangkah lambatnya kamu mempercayai semua yang dikatakan oleh nabi-nabi. Bukankah penyelamat yang diutus oleh Allah harus mengalami penderitaan itu bagi mencapai kemuliaannya?" Kemudian Yesus menerangkan apa yang tertulis tentang dirinya di dalam seluruh Alkitab kepada mereka, mulai dari kitab-kitab Musa dan tulisan para nabi. Mereka hampir tiba di pekan yang ditujui. Yesus kelihatannya seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tetapi mereka menjemput dia bermalam. Mereka berkata, "Tinggallah dengan kami. Hari hampir malam, lagipun sudah mulai gelap." Oleh itu, Yesus masuk ke rumah untuk bermalam dengan mereka. Dia makan bersama-sama mereka. Kemudian dia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Lalu membahagi roti itu dan memberikannya kepada mereka. Maka sedarlah mereka bahawa orang itu Yesus.
Tetapi Yesus lenyap daripada pandangan mereka. Mereka bercakap sesama sendiri. Tidakkah hati kita berasa seperti meluap ketika dia berkata-kata kepada kita di tengah jalan dan menerangkan isi Alkitab kepada kita? Mereka terus bangkit lalu balik ke Yerusalem. Di situ, mereka mendapati 11 orang rasul sedang berkumpul dengan pengikut yang lain. Mereka berkata, "Memang benar Tuhan sudah bangkit. Dia sudah menampakkan diri kepada Simon." Lalu, kedua-dua orang pengikut itu menerangkan apa yang berlaku di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Tuhan pada masa dia membahagi roti. Sedang mereka bercerita tentang perkara itu, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sejahteralah kamu." Mereka terkejut dan ketakutan kerana menyangka mereka nampak hantu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa hati kamu ragu-ragu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Inilah aku. Jamahlah aku, maka kamu akan tahu bahawa aku bukan hantu. Kerana hantu tidak mempunyai daging atau tulang, sedangkan aku mempunyainya." Yesus berkata demikian sambil menunjukkan tangan dan kakinya kepada mereka. Mereka masih tidak dapat percaya kerana terlalu gembira dan hairan. Yesus bertanya kepada mereka, "Adakah kamu mempunyai makanan di sini?" Mereka memberikan sepotong ikan yang sudah dimasak kepadanya. Yesus mengambil ikan itu dan makan di hadapan mereka. Kemudian, dia berkata kepada mereka, "Inilah perkara-perkara yang telah aku beritahu kamu, tatkala aku masih bersama-sama kamu. Setiap perkara yang tertulis tentang diriku di dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur mesti berlaku." Kemudian, Yesus membuka fikiran mereka supaya memahami maksud Alkitab. Yesus berkata kepada mereka, "Sudah tertulis bahawa penyelamat yang diutus oleh Allah mesti mengalami penderitaan dan mesti bangkit daripada kematian pada hari ketiga. Demi namanya, perkabaran bahawa manusia mesti bertaubat daripada dosa dan bahawa Allah akan mengampunkan dosa mesti diisytiharkan kepada semua bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi semua perkara ini. Aku akan mengirim apa yang telah dijanjikan oleh Bapa kepada kamu. Tetapi kamu mesti menunggu di kota ini sehingga kuasa daripada Allah turun kepada kamu." Kemudian, Yesus membawa mereka keluar kota sehingga ke Betania. Di situ, dia mengangkat tangannya lalu memberkati mereka. Sementara Yesus memberkati mereka, dia terangkat ke syurga, lalu meninggalkan mereka.
Mereka sujud menyembah Dia, lalu balik ke Yerusalem dengan penuh kegembiraan. Mereka sentiasa di rumah Tuhan dan memuji Allah.